So tak pernah buat apa-apa kat anak dia. Dia kira buat macam tawanan je lah kan. Tapi selepas 2 tahun tu, kat sini start perangai musibat dia. Lepas 2 tahun tu baru dia start roboh anak dia. Pada 28 Ogos tahun 1984, seorang remaja perempuan, dia berusia 18 tahun, nama dia Elizabeth Fritzl, telah hilang. Jadi lepas dia hilang tu, mak dia risau, mak dia nama Rosemary, risau, betul buat laporan polis. Tapi lepas dah berminggu-minggu lepas buat laporan tu, still tak ada apa-apa berita lah. Jumpa dia kat mana-mana, tak ada. Polis tak ada apa ke feedback pun. Tak ada feedback apa. Tapi pada satu hari tu kan, dia orang ada terima sepucuk surat lah. Sepucuk surat tu memang ada nama Elizabeth. Dalam surat tu dia tulis dia larikan diri tu sebab bosan lah dengan dia punya kehidupan family dia macam tu lah. Okey, betul bapak dia Joseph Fritzl, dia ada beritahu polis lah yang datang ke rumah dia tu. Dia memang tak tahu lah anak dia Elizabeth ni lari ke mana. Tapi dia cakap ada kemungkinan anak dia ni ada join macam kumpulan keagamaan lah. Sebab sebelum tu dia sesat lah. Sebelum tu dia ada beritahu lah pasal ni. Dia sembang-sembang gitu lah. Tu bapak dia shock macam dia ikut kumpulan tu lah. Tapi sebenarnya Joseph ni tahu je kat mana lokasi anak dia. Jadi kita flashback balik pada hari kejadian, iaitu 28 Ogos tu. Si Joseph ni dia ada minta tolong Elizabeth ni, anak dia ni, untuk buat kerja dekat bawah rumah, kat basement rumah. Dia minta Elizabeth ni pegang pintu je. Mungkin dia nak paku ke apa pintu kan, minta pegang je lah. Tapi lepas dia dah pasang dia siapkan pintu tu, pasang handset semua, Joseph ni bapak dia ni hayunkan pintu, tutup pintu tu. Masa Elizabeth pegang, dia tutup pintu tu, dia tolak. Dia tolak. So anak dia memang jatuh lah kan. Lelaki pula tolak kan, memang jatuh. Lepas anak dia jatuh tu, Joseph Fritzl ni tekuk anak dia dengan towel. Dia tekuk sampai pingsan lah kan. Lepas tu dia tinggal anak bawah basement tu. Siapa tak mati je. Dia pandai timing kot kan. Dia tekuk sampai pingsan je. Lepas tu siasatan polis ni kira menemui jalan buntu lah. Dia tak jadi macam masyarakat dah tak fikir. Tak ambil tahu dah. Cerita dia tenggelam So bila bapak dia fikir macam ni, orang dia tak bunyi-bunyi, bapak dia consider plan dia berjaya kan. Polis pun tak cari, orang pun dah tak menanya semua kan. Joseph ni dia akan turun kat basement tu setiap hari. Tak pun 3 kali seminggu. Tapi dia tak pernah kantoi pun dengan family dia. Family dia pandang baik kat dia. Orang fikir bapak ni tengah buat kerja lah kat bawah tu. So tengah kerja untuk family lah. Macam tu orang fikir tak ada nak kantoi apa lah. Lepas tu untuk 2 tahun yang pertama, Joseph tak pernah buat apa-apa kat anak dia. Dia kira buat macam tawanan je lah kan. Tapi selepas 2 tahun tu, kat sini start perangai musibat dia. Lepas 2 tahun tu baru dia start roboh anak dia. Anak sendiri tu. Lepas beberapa bulan anak dia kena rogol, confirm lah mengandung. Tapi lepas beberapa minggu tu anak dia disahkan gugur. Dah 2 tahun dah, betul bapak dia kerak sangat rogol dia. Lepas tu Elizabeth ni dah mengandung sekali lagi pada 2 tahun seterusnya. Pada bulan Ogos 1988, seorang bayi perempuan yang diberi nama Christine telah selamat dilahirkan. 2 tahun kemudian, 2 tahun lepas tu, seorang lagi dapat anak lelaki, nama dia Stephen. So dia ada 2 orang anak Christine dengan Stephen ni, dia membesar dengan mak dia Elizabeth tu kat bawah tanah. Jadi orang tak pernah tengok dunia luar. Lepas tu Joseph ni, dia tak ada lah macam tak bagi makan langsung apa. Dia ada bawa dia jagalah, dia bawa makanan, minuman setiap hari. Lepas tu Elizabeth ni walaupun dia duduk bawah tu, dia keadaan dia teruk lah. Dia kena colek dengan bapak dia semua. Tapi dia tak lupa pasal pendidikan anak dia. So dia ajar lah benda-benda basic kan. Sebab dia tak nak anak dia tahu yang kehidupan dia orang sekarang tu sebenarnya bukan kehidupan yang sebetulnya. Dia kiranya macam dia tak nak tunjuk lah yang anak dia ni, anak-anak dia ni sebenarnya kita ni tahanan. Dia tak nak dia dah ajar lah benda-benda basic kan. Tu lebih mengejutkan, dalam tempoh 24 tahun kemudian Elizabeth telah melahirkan 5 lagi anak. Banyak. Ramai satu. Dia kena tahan bapak dia lama 24 tahun. Tak pernah kantoi. Tak pernah kantoi. Seorang daripada anaknya dibenarkan tinggal dengan Elizabeth. Maknanya seorang lagi meninggal dunia selepas dilahirkan. Lepas tu 3 yang lain dibawa naik ke atas untuk tinggal bersama Rosemary dan Joseph. Rosemary dan Joseph ni
bapak dengan mak dia. Kan dia bawa anak dia ke atas kan. Takkan tu kata tu anak dia, sebab Joseph ni dia berpura-pura terjumpa bayi-bayi tersebut bagi dia nak sembunyikan lah perkara sebenar daripada bini dia. Dia buat macam mana? Dia letakkan baby ni dekat semak samung ataupun kat depan pintu rumah. Dia buat macam bayi tu kena buang lah. Lepas tu dia keluar kutip. Lepas tu bayi-bayi tu dia tinggalkan nota. Nota tu seolah Elizabeth Fritzen ni yang tinggal. Memang konon-kononnya ni anak Elizabeth lah, ni cucu korang. Dia kata dia tak mampu nak jaga baby ni. Kiranya seolah-olah macam contohnya dia kan lari kan sebab bosan, tapi anak dia tinggal kat situ lah. Kat surat tu kata seolah ni anak aku ni, aku tak mampu jaga ni, cucu korang tolong jaga. Lebih kurang macam tu lah. Tapi pada tahun 2008, salah seorang daripada anak Elizabeth Fritzen ni jatuh sakit. Dia merayu kat bapak dia kan. Dia kata nak bawa anak dia, anak perempuan dia, Christine tu. Masa tu anak sulung tu masa tu umur dah 19 tahun untuk dapatkan rawatan. Tapi Joseph ni dia berat hati kantor lah kan. Tapi Joseph ni dengan berat hati dia setuju juga untuk bawa Christine ni pergi hospital. Untuk tempoh seminggu, pihak polis dia mempersoalkan Christine lah, dan minta orang ramai untuk mendapatkan maklumat lah untuk berkenaan dengan family dia. Tapi tak siapa yang datang untuk bantu Christine ni sebab family dia semua ada bawah tanah. Basically tak ada orang, memang tak ada orang kenal dia lah kalau dunia luar ni kan. Akhirnya pihak polis rasa pelik lah dengan Joseph ni. Lepas tu dia orang buka balik kertas siasatan kehilangan anak dia tu, Elizabeth Fritzen tu. Polis ada baca balik lah surat-surat yang kononnya Elizabeth tu hantar. Tapi walaupun polis siasat, tetap tak dapat nak kaitkan apa-apa lah sebab tak ada bukti apa-apa. Sebab dia macam tak ada kaitan lah, macam tak boleh nak link dia Joseph ni dengan kehilangan tu lagi lah. Betul. Kehilangan Elizabeth tu. Joseph akhirnya dia berubah hati juga terhadap penawanan anak perempuan dia ni. Daripada 26 April 2008, Elizabeth dilepaskan untuk kali pertama dalam tempoh 24 tahun. Bila dah dilepaskan ni, dia pergi ke hospital untuk melihat anak perempuan yang tadi tu. Polis dapat tahu je Elizabeth ni ada dekat hospital. Orang gerak tu hospital dan tahan Elizabeth ni terus asal-asal. Dia orang ni 24 tahun orang ni hidup lagi. Orang ni ada lagi. Lepas tu polis bagi jaminan lah kan, yang apa ni tak bagi siapa-siapa lah jumpa dia ni, termasuklah bapak dia Joseph Fritzen ni. Dia nak nak bagi rasa dia ni selamat tu cerita lah kat kami. Bagi pelindungan kat dia lah, siapa-siapa pun tak boleh usik dia. Tapi dia kena cerita apa yang jadi kat dia kan. Betul, Elizabeth Fritzen ni membuka cerita yang sebenarnya Joseph Fritzen bapak dia ni dah kurung di bawah tanah. Lepas tu dia cerita dia dah melahirkan 7 orang anak daripada benih bapak dia sendiri. Dia cerita semua yang apa yang jadi kat dia. Lepas tu Elizabeth beritahu bapak dia ni turun kat ruangan bawah tanah kat basement tu waktu malam. Lepas tu dia paksa anak dia Elizabeth ni untuk tengok ni film lucah. Lepas tu dia rogol. Aku tak tahu apa bapak je ni apa je ni. Lepas tu polis dah dengar tu daripada mulut mangsa kan. Dengan lajunya polis terus tangkap lah Joseph Fritzen pada malam tu juga. Lepas tu kesemua anak-anak dia kat bawah tu dibebaskan lah. Mak dia Rosemary tu lari rumah. Tak tahulah sebab dia terkejut ke ataupun dia malu, tak tahu kan. Sebab dia tak tahu, dia tak bersalah. Dia memang tak tahu. Si Joseph pun bagi tahu yang wah dia tak salah. Dia tak tahu. Memang dia tak tahu apa kan. Lepas tu sekarang ni bila dah settle semua, dia orang anak-anak dia pun dah selamat. Elizabeth Fritzen ni sekarang ni hidup dengan identiti baru dekat sebuah perkampungan rahsia. Dan rumah dia ni pun ada penguasaan CCTV. Lepas tu polis pun ada buat rondaan lah setiap sudut kan. Polis sembunyikan identiti dia ni untuk pastikan dia ni selamat lah kan. Dia tak nak macam apa ni media tahu dia kat mana semua kan. Dia dah jadi malu dia lepas tu dengan dia punya trauma dia 24 tahun kot, bukan sikit. Lepas tu macam tu lah kisah dia tu lah. Dia dapat identiti baru. Lepas tu rumah ada CCTV, polis buat rondaan. So orang tak tahu dia sekarang ni kat mana, dia macam mana rupa dia, media semua orang tak tahu. Memang pihak polis rahsiakan identiti dia. So dia boleh jalani kehidupan dengan tenang lah. Bagi aku, dia pun trauma sepanjang hayat dia lah. Dia bela anak, dia tahu keadaan anak dia macam mana kan. Dia kata orang dia dah terkesan walaupun identiti baru ke tempat baru ke, tapi dia hari-hari tengok anak sendiri, dia takkan lupa ni. Betul. 24 tahun kan tempoh.
24 tahun tu umur seorang remaja kot. Dari kecil. Anak dia boleh besar lah dalam bawah tu dengan duduk bawah sejuk, tak ada ni Kalau aku fikir lah, dia macam marah juga ke apa kan. So ini bukan kehidupan kami. Kenapa tak beritahu kami ada kehidupan yang sebetulnya macam ni kat dunia luar kan. Terasa sikit lah. Tapi kalau anak dia macam ni faham, dia tahulah mak dia pun sengsara juga. Bukan dia saja-saja tak nak mak dia mungkin tak beritahu yang kita ni kena solek dengan atuk. Dia tak tahu lah kan. Silai bulan anak tu pun tak tahu apa hubungan sebenar Elizabeth tu dengan Joseph tadi. Mesti dia nak tahu. Kalau budak tu tahu kenapa atuk buat kat mak macam tu kan. Betul kan? Tapi kalau tengok muka bapak dia ni memang muka pemangsa pun. Betul. Aku tengok muka kata orang muka jahat lah. Muka jahat ke? Muka jahat lah. Tak tahulah macam mana anak dia kata muka baik, tak tahu lah kan. Tapi aku tengok gambar muka tak boleh pakai. Betul, muka serakah orang kata. So aku rasa itu je lah video minggu ni berkenaan dengan Elizabeth Frizzle. Jumpa lagi minggu depan.